Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan berkenaan tajuk perintah pegawai dan peraturan-peraturan am. Jadi untuk bahagian pertama kami akan fokuskan tentang bahagian pelantikan, perkhidmatan dan yang ketiga adalah penamatan perkhidmatan. Kita lihat pula kepada kenaikan pangkat bagi pekerja dan pegawai dalam sektor kerajaan. Kenaikan pangkat akan diberikan bagi sebagai satu suntikan semangat dan motivasi untuk lebih menjalankan tugas dengan lebih berkualiti. Okay, kita lihat kepada mind map yang telah disediakan. Kenaikan pangkat dapat diketukan dengan dua cara, iaitu pertama time base 25 tahun dengan sifil 8863. Okey, dan yang kedua adalah kenaikan pangkat secara penilaian kecemerlangan. Pegawai dalam sektor kerajaan yang terlibat yang beri sumbangan akan dinilai dan apabila dinilai akan diberi sebagai satu ganjaran dengan kenaikan pangkat. Okey, kita lihat pula kepada penamatan khidmat. Pendapatan khidmat bagi sektor kerajaan juga terbagi kepada dua, iaitu yang pertama melalui peletakan jawatan, sebagai contoh peletakan jawatan pegawai pendidikan dan juga secara persaraan. Seterusnya, kita masuk kepada syarat-syarat pelantikan. Yang pertama, melapor diri bertugas, dan yang kedua, diperiksa dan diperakui sihat oleh pengamal perubatan yang berdaftar, dan yang ketiga, membuat akuan berkanun, dan yang terakhir, menandatangani surat aku janji. Baiklah, peraturan pegawai dan perintah-perintah am. Punca kuasa bagi peraturan-peraturan pegawai awam ialah peraturan-peraturan pegawai awam kurungan kelakuan dan tata tertib 1993 PU kurungan A 395 Palang 1993. Punca kuasa ini dibuat di bawah perkara 132 kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan bagi menggantikan perintah-perintah am kurungan kelakuan dan tata tertib bab D 1980. Peraturan seterusnya ialah peraturan-peraturan Lembaga Tata Tertib Perkhidmatan Awam 1993. Peraturan ini dibuat di bawah perkara 144 dalam kurungan 5B Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, saya Nurul Natasha Nabilah binti Nordi dari kelas PIM 5 akan menceritakan berkenaan allowance sebagai salah satu peraturan pegawai dan perintah-perintah am. Seperti yang kita ketahui, apabila kita bekerja dengan pihak kerajaan, kita akan memperoleh kelebihan-kelebihan seperti kita akan mendapat allowance sebagai duit tambahan. Antara allowance perkhidmatan awam yang biasa diberikan ialah bantuan sara hidup, imbuhan tetap perumahan, imbuhan tetap khidmat awam, allowance kerayaan dan juga terdapat juga allowance wilayah. Antara perkara lain yang perlu kita ketahui berkenaan allowance ini ialah perubahan jadual gaji minimum maksimum iaitu JGMM tidak mengubah kadar allowance. Seterusnya, terdapat juga keadaan yang tidak membenarkan penerimaan allowance. Pertama, cuti rehat 28 hari atau lebih secara berturut-turut. Kedua, cuti sakit 28 hari atau lebih secara berturut-turut. Ketiga, cuti haji. Keempat, cuti tanpa gaji. Dan yang kelima, cuti belajar tanpa gaji. Baiklah, kita teruskan pembentangan kepada prinsip pemberian allowance. Okey, terdapat 4 prinsip, yang mana yang pertama ialah tidak sejagat, yang kedua tidak biasa, ketiga ialah tidak kekal dan yang terakhir ialah kesaksamaan. Okey, bagi prinsip yang pertama iaitu tidak sejagat, ia merujuk kepada membolehkan pemberian allowance kepada kumpulan atau perkhidmatan yang telah ditetapkan. Contohnya untuk kumpulan ITJU dan perkhidmatan BIPK. Yang seterusnya ialah tidak biasa. Allowance diberikan dalam keadaan tertentu
Dan contohnya ialah allowance EKMLTK yang akan saya terangkan sebentar nanti. Dan prinsip yang ketiga ialah tidak kekal. Okey, allowance dibayar secara sementara, yang ini boleh ditarik balik ataupun dibatalkan serta-merta. Contoh allowance ialah allowance terengkas dui bahasa. Dan prinsip yang terakhir ialah kesaksamaan, iaitu pemberian allowance yang lebih adil, yakni tidak terhad kepada perkhidmatan ataupun kumpulan tertentu sahaja. Seterusnya ialah rasional pemberian allowance. Okay, allowance ini merupakan sesuatu pemberian sebagai ganjaran yang setimpal untuk perkhidmatan yang telah diberikan oleh perkhidmat awam ataupun tugas yang telah dilaksanakan. Selain itu, allowance ini juga merupakan salah satu bentuk bayaran lain selain daripada gaji pokok yang telah diterima. Seterusnya ialah kriteria pemberian allowance. Terdapat banyak kriteria, namun saya ingin fokuskan kepada 4 kriteria pemberian allowance sahaja, iaitu yang pertama ialah bantuan kos sara hidup, yang kedua ialah kesusahan, ketiga ialah bayaran balik perbelanjaan, dan yang keempat ialah allowance kepakaran ataupun allowance kemahiran. Okay, kita lihat pada kriteria yang pertama, iaitu bantuan kos sara hidup, yang mana boleh menerima allowance bantuan sara hidup. Dan kita lihat kepada kriteria yang kedua, iaitu kesusahan, yang mana terdapat allowance EKMLTK yang merujuk kepada allowance khas mengikut lokasi dan taraf kesusahan. Contohnya, jika seorang guru dihantar ke sekolah pedalaman, beliau berhak menerima allowance khas ini mengikut tahap kesusahan dan juga lokasi sekolah tersebut. Yang ketiga ialah bayaran balik perbelanjaan, iaitu seperti allowance makan, dan yang terakhir ialah allowance kemahiran ataupun allowance kepakaran. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada gaji, yang mana jumlah emolumen terdiri daripada gaji pokok, imbuhan tetap dan juga komponen berubah. Gaji pokok merupakan gaji yang kekal, manakala imbuhan tetap merupakan ITP, ITK dan juga ITKA. Bagi komponen berubah ialah tertakluk kepada keadaan semasa ekonomi negara. Dan juga komponen berubah ni tidak wajib dimasukkan ke dalam payroll. Gaji permulaan ditentukan oleh Suruhanjaya mengikut skim perkhidmatan berdasarkan Peraturan 25 dalam kurungan 1. Penentuan gaji permulaan ni berdasarkan kepada 2 perkara, iaitu yang pertama ialah kelayakan khas ataupun bakat, dan juga yang kedua ialah hal keadaan yang diputuskan oleh kerajaan berhubung dengan pelantikan tersebut. Okay, terdapat 5 jenis cuti yang terdapat dalam perkhidmatan awam. Yang pertama, cuti kerana perkhidmatan yang melibatkan cuti rehat tahunan, cuti penggal persekolahan, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji. Yang kedua, cuti sebab perubatan yang memerlukan kita sijil perubatan. Dan yang ketiga, cuti lain-lain seperti cuti ganti dan cuti menghadiri program sekolah, cuti tanpa rekod dan kebenaran ketua jabatan untuk menghadiri program-program di luar sekolah. Baiklah, kita teruskan kepada peraturan pegawai dan perintah-perintah am yang berkaitan dengan cuti. Apakah yang dimaksudkan dengan cuti? Cuti bermaksud sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan untuk meninggalkan tugasnya, dan peninggalan tugas itu, cuti itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Dan setiap perakuan pengesahan cuti tersebut hendaklah mendapat kelulusan daripada ketua jabatan menurut Perintah Am Bab C1.